Okey. Cuba anda follow saya perlahan-lahan. Kita cuba explore lah sikit sebagai kenangan kenangan. Sebagai kenangan. Okey, buka app info masing-masing, dah buka dah. Okey, dekat sini kita ada 6 box create form kita dah belajar dah hari tu kan. Enter data dah belajar lah sedikit. Create map ni bagi saya boleh lupakan je lah Tapi kalau nak buat pun boleh juga sebab dia akan create map yang mana map tu nanti boleh senang masuk dalam laporan kita. So visual dashboard ni sebenarnya nak buat dashboard lah. Tapi dashboard yang kita buat ni is not an interactive dashboard. Faham That's why saya nak away from the app info pun sebab dia tak interaktif. Means that you kena analyze by yourself. Dia bukan macam you key in data, pop, the score is there automatically. You tekan refresh dia akan update the graph and so on. Itu tak berlaku lah. Itu dipanggil interactive dashboard. Dashboard yang ada ni dipanggil sebagai dynamic dashboard ataupun normal dashboard lah. Dashboard biasa je yang menunjukkan peratusan, yang menunjukkan bilangan dan lain-lain Yang kita akan belajar nanti adalah interactive dashboard Baik, AP Info 7 dashboard dia dah keluar macam ni, dah keluar dah? Okay, you pergi kepada select data source. Select data source ni I'm going to choose the data from the example lah. Example ni biasanya dia ada dekat dalam projects AP Info 7 yang you ada dalam folder. You pergi dekat projects. Saya suka ambil yang mudah lah iaitu E. coli. E. coli pula. Cholera maafkan saya, cholera. Anda cholera ni kita ada contoh lah, cholera in Rouen Shama _2 ni. Dia akan ada dua data lah, contohnya questionnaire data entry, questionnaire no check code So anda boleh pilih yang data entry lah, kemudian tekan OK dan dia akan load. Dia akan load tu maksudnya dia akan loading sampai dia tulis processing finish So dia akan proses dan dia akan load sebagai databases. Selepas itu standby untuk kita buat analisa Okey, ini dipanggil sebagai visual dashboard. Setakat ni jelas Ini boleh follow Okey, kemudian sebelah kiri ni mari kita familiarkan beberapa option yang ada. Kita ada option ni kalau anda klik basically it will give you some option lah macam mana nak buat data source, nak open canvas ke select canvas. Yang anda tengah buka ni is a blank canvas Kemudian kita ada refresh. Sometimes bila kita buat analisis tu kita kena refresh sebab dia ada catch. Dia nak ambil balik dalam RAM Yang ini database. Okey, data source kita. Yang ini open, yang ini save, yang ini kita boleh save as. Yang ini kita ada variable dan last kali kita ada filters So ini adalah dipanggil sebagai kaedah macam mana kita nak analisis dalam canvas kita. Basic dia adalah tuan-tuan dan puan akan right click dalam nak menggunakan AP Info ni visual dashboard, you akan banyak buat right click. Contoh right click, you akan pergi kepada add analysis gadget, you akan pilih apa juga gadget analisa yang nak dibuat. Contoh, kita boleh pergi yang paling basic lah, namanya line listing. Cuba klik line listing tu. Dia akan keluar line listing apa yang anda nak. Ni contoh. Inilah jenis-jenis data yang tuan-tuan dan puan ada. Contohnya data, date, anda ada boolean, diarrhea, vomit, abdomen dan lain-lain So anda boleh pilih lah setiap satu ni. Contoh macam saya sekarang ni, tangan kiri saya sedang tekan butang shift tau. So saya sedang indirectly memilih perkara berikut iaitu diarrhea, vomiting, abdominal pain, arm Lee dengan durat Ni contoh lah. Saya ambil je ni. Dia punya explanation ada dekat dalam kita punya variable name Kita boleh tekan OK dan dia akan keluar lah line listing Dia tak keluar Awak punya pun dia tak keluar juga OK, mungkin dia no record mungkin no record tu bermaksud bukan data yang berkenaan So anda boleh pilih data yang lain mungkin data itu tidak sesuai So kita try yang E. coli pula. Kita try yang E. coli. Tadi kata suka kolera, tiba-tiba E. coli pula. Lantaklah apa-apa yang mudah lah. E. coli. E. coli anda boleh ambil food history tukar kita change kepada E. coli. So dalam E. coli ni anda boleh right click and then you can followed by the add analysis gadget. Tadi line listing contohlah mudahnya. Rates ni adalah kadar. Anda boleh pergilah kadar aggregated for contohnya kita ambil count of what? Let's say we are going to use for apple juice. Contoh. Cuba anda pilih. Define rate of the apple juice. Okay. Kemudian anda boleh tekan butang OK. Okay. Selepas you tekan butang OK, maka dia akan keluarlah output yang berikut. Rates, kadar yang ada. Let's say you want to buat aggregate dia based on the average apple juice yang diminum against the number of, katakanlah based on the sex lah based on the apa? Yang mana tadi? Awak dah upload dah data? Okay, saya buang balik.
Okey, saya pun boleh. Okey, anda pergi kepada set a data source. Okey, anda pilih projek yang berkenaan dengan E. coli. Okey, E. coli. Kemudian dalam E. coli ni anda boleh pilih file E. coli dan anda pilih food history. Food history Kemudian anda boleh tekan butang OK dan dia akan tulis processing finish lah. Nanti sekejap lagi anda akan menyesal kenapa lebih senang pakai yang lain daripada yang ni. Yang ni saya memang tunjuk je dulu sebab because the curriculum need me to show it to you, so that I just share with you lah. Tapi kalau you ada option yang lebih mudah you nak pakai, terpulang. Kalau you nak still pakai yang ini sampai you pencen pun tak ada masalah pun. Tak ada siapa yang marah pun Okey, tadi kita ada line list, kita ada rates, dan sekarang ni contohlah kita pergi frekuensi Cuba anda pergi frekuensi. Ini paling mudah lah frekuensi. Contohnya saya ambil frekuensi for the abdominal cramp. Dia akan keluar variable kan. Antara sebab kenapa saya tak berapa berkenan dengan Epic Info ni, sebab the way that the variable being named, the way that it's being set tu macam sedikit apa nama ni, confusing lah kan. Tapi sebenarnya kalau anda selalu pakai okey je. Tapi sebab kita tak selalu pakai kerana apa? Contoh kan, kalau saya nak pilih abdominal cramp, saya boleh pilih pula abdominal cramp ni nak sort by group apa pun boleh. Itu kelebihan dia. Dia lagi powerful lah pula daripada kita gunakan SPSS. Tapi kalau gunakan SPSS kejap lagi pun anda akan rasa dia lebih powerful daripada menggunakan Epic Info. So mari kita tengok sama-sama Contoh yang ni saya tekan OK. So dia akan keluar frekuensi, betul tak? Frekuensi yes and no based on the analysis yang kita buat tadi lah. And then if you click the apa dipanggil sebagai setting gadget configuration, you can also make it a sorting group. Contohnya you sort by sex ataupun gender. Dia tak panggil gender tau. Tak, saya nak cari ni jantina ada tak? Tak ada jantina. Okay, let's say you nak tengok by age lah kan. Tapi saya takut dia age ni terlampau banyak sangat nanti. So dia ada banyak lah macam ni. Dia akan jadi yes and no based on the huge number of the age that being tabulated here lah. Dia akan split by lah. Macam ni kita panggil split by. Nampak? Split by age ni banyak lah. Ikut according to the age kan. Mungkin suitable, mungkin tak suitable. It depends on your way of analysing data. Ini contoh apa? Epic Info. Sekejap lagi kalau anda buat SPSS pun benda ni boleh buat. Lebih bagi saya lebih senang lah pakai SPSS. Tapi kalau anda rasa nak pakai yang macam ni pun boleh. Sebab anda boleh visualizekan dia kan. Okay, boleh pangkah. Suka tapi tak nak cerita sangat kan. Memang tak nak cerita pun. Okay, and then you can right click also. You go for the add analysis gadget. You can choose for the word clouds. Word clouds ni biasanya kita nak buat sentiment analysis. Ataupun kita nak buat, macam contoh kan kita tanya orang, apakah pandangan anda terhadap penyakit yang telah berlaku baru-baru ini? So orang pun komen, saya berasa sangat pedih perut dan sebagainya. Jadi dia membayangkan apa yang berlaku dan dia akan jadi awan lah. Mana ayat-ayat yang menunjukkan nilai ataupun issues yang besar, dia akan di-highlightkan. Saya ambil contoh kat sini kalau ada. Ada tak? Oh, tak ada kan? Statement ke apa? Ada tak? System date, strawberry, symptom duration, source make, yang ayat lah. State, macam mana? Puan, apa agent? Okay, kalau tengok negeri ni macam tak sesuai. Tapi tak apalah, try lah. State mana yang paling tinggi? Dia jadi macam ni lah. GA, FL, SN, NC. So, mana yang paling banyak adalah huruf GA lah. Ataupun negeri GA. Tak, nak tunjuk contoh ini function word cloud lah. Biasanya word cloud ni kita pakai kalau dia ada ayat. Ayat yang dia cerita tu. So kita akan ada tokenizer dan kita akan ada stop word. Daripada stop word tu baru kita boleh nampak cloud dia. Nanti kalau sempat kita cuba buat lain kali nanti saya boleh ajar. Macam mana nak buat sentiment analysis anda boleh jadi respondent, tulis something, lepas tu nanti kita boleh analyze. Okay, itu word clouds. Anda boleh pergi kepada add analysis gadget lagi, combine frequency, nak menggabungkan dua frequency of the data. So you can combine frequency of the symptoms and also lab testing result, for example. Okay, and then anda boleh groupkan lah. Contoh saya ambil symptom saya ambil symptom dan saya boleh tekan butang OK. Allahumma. So dia akan keluar apa? Dia akan keluar combine frequency as follows lah. Dia akan ada LCL adalah lower critical limit, UCL adalah upper critical limit. So ini contoh yang boolean data lah, boolean. So anda mesti boolean apa boolean? Ni saya remind balik. Boolean apa boolean? Boolean adalah yes no. Dia are numbers of data. Contoh kalau kat dalam Epic Info ni anda kena tahu jenis-jenis data. String adalah jenis data huruf. Pertama string.
Kedua adalah boolean. Boolean ni biasanya 1-0 ataupun yes-no. Dia antara dua default. Yes-no, 1-0 tu panggil boolean. Yang ketiga, kita akan ada data integer. Integer nombor bulat. Integer nombor bulat. Kemudian kita akan ada data float. F-L-O-A-T. Float ni data yang ada decimal point. Okay. So, apa tadi? String, boolean, float, integer. Itu 4 yang utama lah. Kalau yang lain-lain selain daripada yang itu adalah seperti mana kehendak penyelidikan masing-masing. Ini adalah contoh data boolean. Mana-mana data boolean macam ni kan. Data ni sebenarnya telah dikelaskan sebagai data simptom. Faham tak? Dia soalan dia tadi telah dikelaskan dalam simptom. That's why kita tekan simptom, dia terus keluar. Itu kelebihan AppInfo ni. Dia ada kelebihan jugalah. Walaupun dalam kelebihan tu dia ada kesenakan yang tak sesuai. Tapi dia still ada kelebihan dia jugalah. Contoh macam kalau anda nak tengok simptom-simptom ni, anda nak run sebagai SPSS, dia akan bagi yes, no dan sebagainya kan. Tapi still SPSS pun senang juga. Nanti saya tunjuk kenapa. Tapi kalau nak secara robust kan macam ni kan, daripada 300 lebih responden for example, what is the percentage of the people who are saying yes ataupun the combined frequency for overall. Ni contoh. Ada 11 orang mati. 11 orang mati ni, kes ni bahaya ni. Betul tak? Kalau seorang mati pun dah kalang kabut jadi, apalagi kalau 11 orang mati. Ni contoh untuk kita panggil sebagai combined frequency. Okay, you can right click add analysis gadget. Kita boleh pergi kepada M kali N ataupun 2x2 table. Yang ni banyak orang suka lah. Contohnya exposure. Anda nak tengok let's say lah blueberries. And then outcome variable based on the abdominal cramp for example. Blueberries dengan sakit perut ataupun kekejangan perut lah. So anda boleh lihat dia akan ada 2x2 table lah. So the 2x2 table are going to give you some insight lah whether there is a significant relatedness with regard to the exposure of this material ataupun tidak. Contoh kat sini kita boleh tengok odds ratio dia adalah 3.7, betul? Nampak Kalau tak nampak, sorry lah, anda boleh tengok kat komputer masing-masing juga. Kemudian kita akan ada lower dengan upper. Saya nak tanya, ini signifikan ke tak signifikan? Tak signifikan sebab jawapan dia signifikan sebab dia tak cross satu. So dia signifikan lah. Dia signifikan. Lupa dah kan? Biasa tu. Lama tak jumpa saya, dia lupa kejap. Sama juga dengan risk ratio. Signifikan ke tak signifikan? Signifikan sebab dia tak langgar satu, betul tak? Dia 1.5 sampai 2.2. Dia tak langgar satu tu. Dan dia punya estimate adalah 1.8. So kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, adakah orang boleh mendapat abdominal cramp because of they eat or not eat the blueberries? The answer is yes. So for those who are eating blueberries, for example, kalau ini adalah kajian cohort, maka risk ratio menunjukkan 1.8 kali lebih berisiko untuk mendapat abdominal cramp when they are being exposed to the blueberries. So blueberries is one of the things that we need to look after lah in our investigation. Faham kan? Ini contoh kalau anda buat cross tabulation. A very simple one. Ada chi-square, ada odds ratio dan sebagainya. Ini kejap lagi kita akan cuba analyse secara manual. Sanggup? You kena tahu You kena tahu macam mana nak analyse dia secara manual. I'm going to share with you the idea later on using the Google Sheets. Secara basic ni, you kena tahu chi-square. Kemudian kita addkan sikit kepada OR. OR adalah senang je, ADBC. RR dia adalah rate of the each of the category. Rate of the exposed, rate of the non-exposed. Itu contoh dia punya principle. Okay, kita boleh pergi lagi sikit. Add analysis gadget. We are going to go for the match pair case control. Yang ni sama je lah macam atas. Cuma beza dia, case control biasa dengan match pair adalah apa? Siapa tahu? Apa beza match pair dengan non-match pair ataupun normal case control? Siapa tahu? Tak ingat Ingat ke, tak ingat ke, lupa dah. Match pair, nama pun match pair. Match pair ni adalah kita pairkan lah antara case dengan control. Contoh match pair paling senang apa nak buat? Ini kena belajar dalam apply APID. Match pair, macam mana nak buat? Paling senang nak control match pair. Kalau awak ambil tingkatan 4, awak ambil juga control tingkatan 4. Jangan ambil case tingkatan 4, control ambil tingkatan 1. Tak boleh lah. Kena match pair based on age, contoh. Based on class. Satu kelas ada 5 orang sakit perut. Kena ambil 5 orang satu kelas yang sama. Betul tak? Itu panggil match pair. Match pair ni kena buat untuk memastikan apa dia? Isu dia sebenarnya BIAS, bias. To reduce the, kita panggil selection bias. To reduce the selection bias.
Okay, itu adalah contoh match pair. Okay, add analysis gadget, you can go for the means. Okay, means ni untuk kita kira lah purata. Mean of what? Contoh, kita nak tengok mean of, dia ada score ke apa benda tak? Saya rasa tak ada ni. Mean of age lah contoh. Mean of age, kita boleh klik butang OK, dia bagilah mean. Nampak macam susah jalan dia nak pergi kan. Sekejap lagi kalau pakai SPSS, anda akan rasa senang. Senangnya pakai SPSS ni. Sebenarnya sama je. Kalau anda mahir, dua-dua senang je. Okay, kemudian add analysis gadget, you can go for the duplicated list. Ni contoh kalau you are going to find out any duplicate list. Abdominal cramp, additional field to display. Ini contoh yang saya kata tadi. Boolean, kemudian kita ada juga string. Okay, kemudian kita ada juga, ni kalau anda tak sure, anda boleh tanya. int adalah integer. Okay, date time adalah date time. Ni jenis-jenis variable. Bytes adalah bytes. Bytes ni adalah benda yang paling halus lagi dalam data lah. Byte ni adalah berapa kilobyte. Itu panggil byte. Byte of data. Biasanya byte atas bawah lagi daripada byte dipanggil bit. Bit ni yang 01. Binary. Kalau kita tekan H, dia adalah mempunyai binary code berapa. So daripada binary, dia jadi byte. Daripada byte, dia jadi character. Character tu seperti string lah. Faham tak? Dia punya cerita dia. Tak faham? Anda tekan keyboard. Namanya huruf F. Tekan keyboard F. Dalam komputer dia akan ada iteration nombor binary. Ini panggil binary. Daripada F ni dia jadi bit. Daripada bit dia pergi kepada byte. Daripada byte dia pergi kepada jenis variable antara sama ada string. Ini string ke number. Ini string lah F. So dia jadi string. Daripada string ni lah baru dipanggil sebagai data. Tapi data ni tak ada lagi knowledge. Daripada data ni dia kena ada knowledge baru jadi information. Daripada information ni lah baru terhasilnya jauh sangat. Ini satu tekan yang tak You must understand this one not for the purpose of you want to become a computer scientist, tidak. But you need to understand so that you will not make mistake with regard to the jenis data yang you akan collect. Kalau tak, nanti anda akan tersilap collect data lah. Sepatutnya data tu anda kena collect dalam numerical, anda akan collect data dalam kategori. So sayang lah untuk anda buat correlation dan sebagainya, tak boleh. Okay, itu adalah duplicated list. Okay, kita boleh right click lagi. Saya taklah bercadang untuk pergi semua tapi saya tunjukkan je contoh-contoh yang senang. Okay, chart dia ada beberapa jenis chart, column, line, area, pie, abbreviation detection chart, Pareto, scatter dan juga epic curve. Even epic curve pun dia ada. Contoh kita ada epic curve, anda boleh klik epic curve. Okay, so the main variable contohnya kita boleh ambil lah on set date. Okay, kita boleh tekan set interval step 1, one graph for each value of, contohlah kita ambil fever tadi kan, ada tak fever? Fever. Okay, contoh fever. Saya boleh tekan butang OK lah. Dia akan ada lah. Ni contoh epic curve dia. Cantik tak? Berdasarkan yes dengan no lah. Memanglah cantik kan. Tapi kalau anda nak pakai ni boleh tak? Anda nak pakai apa nama ni? Google Form boleh juga tak ada masalah. Nak pakai SPSS okay, untuk makluman pula disclaimer saya kalau pakai SPSS ni sepengalaman saya lah, yang tak cantik ni bila buat grafik pakai SPSS tak friendly lah. Nanti anda pula akan tahu banyak betul restriction. Tak adalah, itu saya terpulang kepada tuan-tuan dan puan, saya kena bagi tahu pengalaman saya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan suka silakan. Macam ni bagi saya dia baguslah dalam bab yang berkenaan. Okey, data ni kalau nak tahu kan, anda sebenarnya boleh ni tahu, boleh import data daripada CSV untuk masuk di dalam Epic Info. Tapi syarat dia mesti dibuat transcode dan juga reassignment. Itu yang sakit tu. Data tu kena betul-betul ikut apa yang anda cakap lah. Sama ada boolean, string, kategori dan lain-lain. Macam agak pedih lah nak faham kan. Sekejap lagi kalau anda tengok yang SPSS, saya rasa mungkin anda punya masa depan lebih cerah sikit lah. Macam okey, nasib baik ada yang mudah lagi. Macam tu lah. Okey, kita boleh right click lagi. Anda boleh pergi kepada add analysis gadget. Dekat bawah ni kita ada advanced statistic. Okey, ni yang saya kata linear regression dan logistik. Ni dua adalah benda yang anda akan pakai. This one also are going to be discussed using the other statistical software. Okey, kita ada add a StatCal. Yang ni kita ada StatCal calculator. Kita yang paling penting kat StatCal ni sebenarnya 2x2 table. Chi-square for trend dengan sample size. Yang lain ni jarang anda pakai lah. Macam Poisson dengan binomial match pair ni biasa doktor pakar lah akan guna untuk tengok rate event, proportionate. Itu pun belum tentu dia orang pakai lagi sebabkan kefahaman masing-masing. Sebab contoh saya ambil Poisson. Poisson distribution dia lain. Dia punya dia punya assumption dia. Poisson lain.
binomial lain. Kemudian kita ada lagi satu ni contoh yang dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau anda pernah dengar dipanggil apa? Allah Akbar. Oh, saya tak ingat lah. Ada satu istilah tu lah. Istilah tu adalah merujuk kepada incomplete of data. Apa nama dia? Sekejap Bayesian. Dia ada lagi satu nama Bayesian statistics. Itu pun bidang lain lagi. Nak cerita satu benda ni, satu PhD. Nak cerita Poisson distribution, satu PhD. Banyaklah benda boleh cerita. Okay. NAT, stat, growth chart ni adalah something yang anda akan terlibat jika tuan-tuan dan puan terlibat dengan secara direct lah dalam public health. Saya rasa you all tak kebanyakan yang terlibat. Banyak yang you all ni akan terlibat lebih kepada data communicable disease. Ini data health maksudnya macam growth, data apa lagi? Data anthropometry, data apa? Data pesakit dan lain-lain lah. Macam ini untuk memudahkan urusan masing-masing. Okey, add a gadget report. Okay, ni contohlah nak buat text box dan sebagainya kan. Maknanya tuan-tuan dan puan boleh buat satu kali jalan dan dia boleh jadi laporan terus. Sini ayat penyata, bawah ni laporan. Kadang-kadang juga ada format kan. Macam ni nak buat apa nama ni? Dipanggil sebagai report, outbreak. Semua boleh buat dalam satu tempat. Itulah kelebihan Epic Curve. Itulah kelebihan Epic Info. Daripada data collection sampailah buat report. Memang bagus. Tapi dia lebih bagus kalau tanya saya, satu kali yang kita key in tu daripada atas, kita boleh tekan satu button je. Zas, dia analysekan terus guna AI. Artificial Intelligence. Kita pun tak FK. Itu paling baik. Kita hanya verify je. Ni betul, ni betul, ni betul. Itu paling bagus lah. Tapi setakat ni belum ada lah. Kita still need human to interpret. Itu bagus lah. Otherwise, baik kita jangan jadi human kan. Okay, so itu adalah sedikit lah mengenai chart, advanced statistics saya dah cerita tadi dan juga lain-lain. Okay, so anda boleh save lah kalau anda nak. Saya tak nak save. Itu adalah sedikit tentang visual dashboard. Yang ini bukan kita akan buat lah. Yang kita dan tuan-tuan dan puan akan lakukan adalah visual dashboard seperti yang saya akan tunjukkan sekarang pada layar. Okay, yang tuan-tuan dan puan akan buat adalah menggunakan Google Data Studio. Yang ini nanti kita akan bincangkan lah pada masa yang akan datang atau sekejap lagi lah. Saya dah sejam lah, sekejap saya punya celoteh ni. Okay, so kita teruskan lagi dengan nota, boleh dengan slide dulu. Kita kasih jalan dulu slide-slide ni. Nanti dah settle baru kita boleh pergi yang lain-lain lah. Okay, selepas ni saya akan cerita Google Sheet. Selepas tu saya akan bagi intro sikit tentang SPSS. Lepas tu nanti anda timbang tara lah mana yang terbaik. Lepas tu anda berikrar lah nak pakai yang mana satu. Lepas tu kita bagi intro sikit pasal Google Data Studio. Baik, 1.7 Graphical Presentation. This is a very interesting topic lah. Sebab anda tak akan melihat lagi nombor dan jadual. Kadang-kadang tengok nombor, tengok jadual memang tak ada benda lain ke nak cerita. So, inilah topik yang akan membantu tuan-tuan dan puan berkreativiti. Apa dia? Berkreativiti. Tapi saya kena ada disclaimer lah. Anda kalau nak gunakan graphical presentation, you must make sure that your graphic is understandable ataupun dipanggil sebagai self-explanatory. If you are making some graphic that the people need to read the explanations of your graphic, that means you fail to deliver the information. Faham Satu kali pandang mesti tahu. Contoh macam tu kan. Penempatan clinical adept. Satu kali tengok saya dah tahu. Maksudnya apa? Semua negeri akan ada student adept. Betul tak? Sebab dia dah terus nampak Sabah Sarawak, lepas tu dah terus nampak kawasan mana. So itu contoh graphical presentation. Satu kali pandang terus nampak. Faham kan? Dia kalau dua kali nampak, kena baca dulu. Melaka negeri. Faham kan? Kena baca. Jadi dia itu bukan self-explanatory. Faham tak? Betul lah. Ini cara yang betul. Siapa yang buat ni? Siapa yang buat? Kira. Bagus. Ini adalah satu contoh yang baik. Maksudnya bila you nak tengok je, dia kata penempatan, maksudnya nak tahu tempat kan. Dia dah tunjuk dah tu dalam map. Maknanya lepas tu map pula dia dah ada dua map, Semenanjung, Sabah Sarawak. Maknanya memang confirm dua-dua tempat ni akan ada. Betul. Kalau katalah Sabah tu tak ada, kalau sepatutnya Sabah tak ada kan. Sepatutnya Sabah tu dia buang. Dia tinggalkan Sarawak. Itu lebih baiklah. Contoh. Lepas tu yang bawah tu, favorite tin. Yang itu Hauk Hauk tu sebab dia letak gambar kek tu bagus, tapi dia boleh ditambah baik dengan meletakkan contoh apa namanya kumulatif pada bila orang paling ramai dilahirkan dan sebagainya. Kalau macam ni kan nak kena tengok satu-satu, Mac, Februari, ya Allah tulisan kecil je. Macam itulah. Nanti tuan-tuan puan akan nampak. Contoh macam carta organisasi. Itu adalah self-explanatory. Satu kali tengok kita dah tahu apa dia. Ini grafik lah ni aplikasi ni. Okay, kita ada sedikit, kita ada 3 penjelaras, lepas tu kita akan ada semua executive. Ini semua daripada Puan Nur Amani kan. Kita boleh nampak semua di bawah takdiran kerajaan Puan Nur Amani.
Cuma kenapa dia dibuat seperti ini, dia tak dibuat beratas ke bawah? Pandai sebab dia buat adalah alasan yang baik. Okay, so kita dah ada lah kat sini kan. Alright. Ini contoh. Ini semua grafik lah. So kalau grafik tuan-tuan dan puan adalah tidak menepati cita rasa pemerhati, examiner ataupun pembaca, so rugi. Macam ni kira betul lah. Itu yang kita akan belajar nantilah, bukan sekarang, tentang graphical analysis. Cuma nanti bila anda being exposed to the apa yang dipanggil sebagai Google Data Studio sekejap lagi, secara superficial dulu, you akan find out that there are numbers of chart yang available dekat dalam dunia ni. Antara chart-chart yang biasa kita pakai ni macam yang bawah tu lah, Epic Curve. Pareto chart. Siapa pernah tengok Pareto chart? Siapa tahu Pareto chart ni apa? Anda boleh type kat dalam internet je, tak apa. Saya tunjukkanlah contoh Pareto chart. Pareto chart. So Pareto chart ni adalah salah satu daripada carta untuk menilai, biasanya lah kalau saya pakai dalam exploratory factor analysis. So tuan-tuan dan puan boleh tengok jugalah Pareto chart ni, biasanya kita akan tengoklah apa dia punya functions with regard to the economics lah. Kadang-kadang orang gunakan dalam econometrics. Nak tengok berapa banyak awak bagi jualan, berapa banyak awak buat advertisement against the jualan yang dapat dijual. So itu contoh Pareto chart. So kita nak tahu berapa persen threshold orang baru start membeli. Itu contoh Pareto chart. Sebab dia ada dia punya teori lah behind it. Sebab tak semua orang akan beli apa yang dia tengok. Sama macam you all buat health education lah. Kalau you target untuk 100 orang, contoh you target 100 orang mesti dapat informasi you ajar. Berapa minimum you nak kena ada? Kalau ikut dia punya teori, sebenarnya you kena ambil sekurang-kurangnya 10%. So contoh kalau you target 100 orang dapat pendidikan kesihatan A, sepatutnya kena ambil berapa orang penyertaan? 1000. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi kadang-kadang kita 100-200 pun kita dah happy macam, kita telah berjaya lah sangat kan. Tapi tak apalah, itu contoh benda-benda yang perlu ada lah dalam Google Data Analytics nanti kita belajar. Okay, pie chart, line chart, bar chart, Pareto, Epic Curve, semua ni dah tahulah, kecuali beberapa lah seperti Pareto dan lain-lain macam yang kawan kita dah buat map chart ni, ini semua advance lah. Application of the chart, the use, ini kita akan cerita satu topik khas lah, saya cadang lah untuk memberikan anda sedikit pengetahuan tentang macam mana nak buat disease forecast. Apa dia? Forecast. Kalau anda tengok dekat dalam internet, dia ada satu tau, nama dia dipanggil sebagai Facebook Forecast. Facebook Forecast plugin ke apa? Saya tak ingat lah. Prophet. Ni Prophet. Prophet ni adalah salah satu daripada contoh lah macam mana kita nak buat forecast. Kalau anda belajar guna programming language seperti Python, anda boleh pakai Forecast Prophet. Untuk level awak ni yang Advanced Diploma ni memang saya cadangkan lah untuk kita ada sedikit introduction lah, tapi bukan batch you lah, batch yang akan datang. Introduction to the computer application, computer and programming for outbreak management. So memang kita sedikit bagilah informasi macam mana nak buat Prophet forecasting ni. Maksudnya apa? Anda ada penyakit setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, masukkan dekat dalam Google Colab sebagai contoh. Pernah dengar Google Colab? Ni sambil ajar tu lah. Google Colab. Google Colab adalah co-laboratory. Google Colab adalah back-end kan kepada Python code. So anda boleh run Python script dalam Google Colab. Google Colab ni run dalam you punya Google Drive. So let's say you have a data dalam CSV kan, anda masukkan dekat dalam Google Drive, kemudian anda boleh call the data. Selepas anda call the data, anda boleh buat visualization. Contoh, anda ada data penyakit 5 tahun. Daripada 5 tahun tu anda boleh forecast apa jadi untuk lagi 3 bulan. So anda boleh prepare lah, adakah dia seasonal ataupun non-seasonal, adakah dia trending against the weather ataupun non-weather related. So yang itu semua boleh dibuat dengan menggunakan forecast. So bila forecast ni maksudnya you boleh nampak hari apa peak penyakit akan possibly ada. Itu dipanggil sebagai forecast. Tapi saya nak bagi tahu. So tuan-tuan pun boleh tengok kat sini kita ada episod 1 data preparation, episod 2 adalah auto regressive model, ARIMA. ARIMA stand for Auto Regressive Integrated Moving Average. Kemudian kita akan ada graphical in MS dan last sekali adalah contohlah yang dibuat seperti yang ditunjukkan. Yang ini bawah ni semua is mathematical epidemiology. ISIR adalah susceptible, infected and recovery model. Dan lain-lain lah, nanti anda boleh tengok lah. Kalau siapa-siapa yang berminat, boleh tengok kepada graphical prediction. So ini sebenarnya bukan nak promote video saya pun, tak nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan
tentang what is when we talk about the graphical. So graphical ni boleh datang daripada pelbagai cara lah. Ini saya just nak tunjuk je contoh graphical yang akan diberikan oleh SPSS. Kadang-kadang SPSS tu hanya untuk analisis je tau. Dan output daripada SPSS itu akan kita cuba gunakan di dalam kita punya Excel. Ini contoh. Saya tunjukkanlah macam mana nak menghasilkan dipanggil sebagai forecast. Forecast ni kalau tuan-tuan lihat kita predict lah berapa banyak dia punya atas apa dan juga lower. Apa dan lower ni maksudnya apa? Apa limit, lower limit. Berapakah limit paling tinggi boleh capai dan berapa limit paling rendah dia boleh dapat. So kalau tuan-tuan lihat tengok yang bawah ni adalah the real cases. Yang atas ni adalah our model. Dan model ni boleh ditrain over week, over and over again sampai kita boleh estimate lah. That's why. So yes, soalan. Sebab in the end of the day, nowadays we are looking forward for infographic kind of approaches lah. Kita dah dagang lah nak tengok kepada data lah sangat dalam table. Kita nak tengok banyak grafik. Tapi the very best thing is actually the insightful of your graphic. Contoh paling senang kalau tanya saya, bagaimana data-data ini boleh ditranslate kepada data yang bakal jadi ataupun dipanggil sebagai predicted data lah. Kita lemah dekat situ lah. Kita ni semualah saintis ke, specialist ke, siapa-siapa ke, bagi saya kita lemah dekat prediction. Kita banyak kepada responsif. Kita tunggu je. Okay. Hari ni buka PKD, tunggu je berapa banyak lagi e-notice nak masuk. Betul kita sepatutnya dah kena ada satu zaman ataupun keadaan yang mana kita dah boleh ready berapa banyak kita nak kena jangkakan kes-kes lain dapat dikawal dengan baik lah. Okay, itu satu masa lagi lah, tak tahulah bila kan. Mungkin add 3,000 ke best kan. Okay. Okay, so practical kita akan buat sekejap lagi Google Data Analytics ataupun Google Data Studio. Yang ini kita akan buat determine the suitability of variable presentation dan sebagainya. Saya akan bagi sedikit lah idea macam mana Google Data Studio ini. Okay, jelas Itu 1.7. So, mari kita try tengok lah apa itu Google Data Studio secara sepintas lalu, boleh? Boleh. Okay, so tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk dapatkan dulu data yang saya sediakan lah dekat dalam EDCA Notes ni. Macam biasalah saya letak dekat dalam link tree. Nanti you tengok dekat dalam link tree saya. Okay, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan. Saya nak tuan-tuan dan puan cuba pergi kepada workshop/amali CDC ni. Mungkin boleh dapatkan satu contoh data lah. Data yang ada dekat sini adalah dipanggil sebagai food exercise kot. Cuba try tengok food exercise. Ada tak data kita? Just to give you some insight about how to use the Google Data Studio. Okay, bolehlah. Ambil lah data ni. Yang ini data dipanggil sebagai food exercise. So, tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk buka food exercise. Pergi dekat link tree. Dekat atas link tree tu ada satu link lah yang berkaitan dengan linktr.ee/ismailsa. So, under that link, you can click the top link name as EDCA EDCA 4032 kan ada kan? Download workshop. Okey, dah sudah anda pergi dekat dokumen yang ada tulis 3.food exercise. Dah. Okey, kita tengok contoh Belum lagi. Menggunakan Google Sheet. So Google Sheet ni basically dia tolong bukakan Excel. Dia akan keluar kat sini Excel X. Okey. Kemudian tuan-tuan puan boleh tekan butang file, boleh tekan butang download, boleh tekan CSV. Okey, dia ada cara yang lebih baik lah menggunakan Google Sheet. Tak ada? Cuba refresh dulu. Kalau tuan-tuan buat refresh akan ada lah lagi satu file namanya Open Weather. Ni dua je tolong download file ni. Ke anda download semua? Kalau anda download semua takut dia tak keluar. Dah boleh? Satu Open Weather, satu lagi adalah Food Exercise. Okey, ini adalah kaedah atau cara yang paling penting lah tuan-tuan puan kena mahir bila menggunakan Google. Okay, cuba. So this is the Excel file being held open by the Google Sheets, and now I'm going to click the file, download as CSV. It will download it as CSV file. So you are going to see the extension at the end of the data lah. For example macam ni kan. Dia akan tulis food exercise XLS-sheet 1 CSV. Okay, done? Done Okay. Tak ada. Open Weather ada kan? Open Weather ni anda download terus Kalau anda double click, dia tak akan buka pun dalam Google Sheet.
Dia akan ada availability untuk klik sahaja kepada download. Download dah Okay. So saya harap tuan-tuan, a lot of data can be inserted into the Google Drive. However, not many items or file can be opened by Google Drive. For instance, anda ada file dalam bentuk SAV. SAV adalah file SPSS. Tak boleh open dalam Google Drive. Tak akan boleh open. Tapi dia boleh open dalam another software. Contohnya SPSS, contohnya Jamovi dan lain-lain. So, extension of the file is very important. The reason why the extension is very important is reflected to the use of the what kind of software to open it. Contoh macam ni kan. Anda baca je, anda nampak .csv. Tapi jangan percaya kepada apa yang ditulis. Sebaliknya boleh tengok file information and go for details. So, itu yang anda perlu tahu. Kemahiran ni perlu tahu. Yes. Go to the details and then it will give you what kind of type of the data. Dia akan bagikan type dia adalah CSV, comma separated values. Okay, dapat knowledge ni? Okay, kemudian kita ada activity. Activity ni adalah sangat important untuk kita tahu dia punya forensic file. Forensic file. Saya ulang, forensic file ni penting juga sebab kita akan tahu bila data ini paling last di-update, di-upload, dibuang oleh siapa dan pada bila. Okay. Kemudian dekat bawah ni kita akan adalah perkara-perkara lain. Contohnya modify, open by who, owner siapa, permission dan lain-lain lah. Same also goes to another file. For example, kalau anda pergi dekat PPTX ni. Yang tadi, yang save sebagai CSV. Macam mana saya save as a CSV? Pada data ni, apabila kita nak savekan dia sebagai CSV, when we click file and download, we have options. Tak ada Tak ada sebab awak tak login kadang-kadang. Ada tak? Saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan untuk introduction. This is only introduction for the visual dashboard so that you can appreciate a little bit about the idea using the Google Data Studio. You can go to the Google Data Studio. Ataupun nama lain dia dipanggil sebagai Looker Studio. Sekarang ni dipanggil sebagai Looker Studio. Lookerstudio. Looker Studio. So when you have the first one is Looker Studio. Looker Studio ni kita akan boleh klik lah dekat bawah ni. Namanya Looker Studio Overview. Ada? Okay, boleh klik. Kemudian dia akan login lah. Kalau anda tak login lagi, maka dia akan keluar seperti yang saya tunjukkan ini. Okay. So, the dashboard that we are going to create, not today lah. Basically today is only to give you an example je. Adalah menggunakan Looker Studio. Kita akan belajar nanti macam mana nak buat interactive dashboard. Okay, contoh kat sini kita ada blank report. Kita ada templates dan we have some example lah. So, anda boleh klik lah contohnya blank report ni. Cuba klik blank report. Okay, bila anda klik, dia akan menghasilkan laporan. Laporan digital lah. Tapi sebelum anda boleh hasilkan, dia akan minta anda punya connection to the data. What kind of data that you want to connect with your Google Data Studio ataupun Google Looker Studio. Okay, kat sini kita ada beberapa jenis option. Kalau tuan-tuan ingat, pernah tak kita buat Google Form? Keluar dia sebagai Google Sheet kan? Data tu akan ada dekat Google Sheet. Pernah tak kita belajar App Sheet? Pernah. Data tu dekat mana? Google Sheet juga. Jadi dengan kata lain, semua Google punya produk ini kita boleh satukan di dalam satu dashboard untuk kita melihat secara analytics all of the functions, data and so on lah, with regard to our data by using the Google Sheet function. So kat sini kita ada Google Sheet kan? Kita tak akan pilih Google Sheet lah untuk kelas hari ni. Saya just nak tunjuk Google Sheet ni adalah one of the most powerful connector. Dia panggil connector lah sebab kita nak sambungkan data dashboard kita ni dengan data-data kita yang ada dalam Google Sheet. Tapi yang kita nak buat ni a very simple one using CSV. So tuan-tuan boleh tekan butang CSV. So dia akan ada tulis kat sini apa dia? File upload. Nampak tak? CSV file upload. Sebab dia kata connect to data. Betul? Yang ini bukan real time faham Ni bukan real time. Sebab apa saya kata bukan real time? Sebab data ni kita upload manually. Faham ya? Kita upload manually. Kalau data tu real time macam mana? Kita tak buat apa-apa pun. Data tu dia panggil Dia panggil, dia tunjuk. Dia panggil, dia tunjuk. Itu panggil real time. Yang ini real time ke tidak? Yang ini dipanggil non-real time. Ataupun dipanggil near real time. Near. Menghampiri real time. Sebab open source data saya tadi tu akan mengambil data approximately every 5 minutes if I'm not mistaken. So let us just go into the data set. Contohnya open weather ni tadi kan. 1.3 megabyte file that consists of 1300 bytes. And then kalau tuan-tuan puan lihat pada data ni,
paling latest data ni akan ada pada data saya adalah pada 32,000, 18 bulan 10, pukul 3.30 tadi. Ni contoh data yang ada. Itu saya kata, apa dia? Near real time. Menghampiri near. Ni 32 adalah temperature, 60 adalah humidity, 1008 pressure, 1401 UV. Okey, jelas Data ni saya collect sendiri ke? Saya ambil orang punya yang minta tolong di-collectkan setiap 5 minit. Nampak tak? Setiap 5 minit dia tolong collectkan. Senang tak kerja saya? Senang. Anda nak tak jadi PPKP macam ni? Tak payah buat apa-apa. Tekan je apa-apa komputer program, dia tolong klikkan, dia tolong collectkan data itu. Ni cara dia. File mana? Macam mana saya tak faham? Oh, file dia adalah yang open weather tadi. Open weather. Oh, yang ini. Oh, yang ini dia tak keluar. Oh, sebab awak dah pangkah tadi kot. Okey, tak apa. Mana yang tak ada, anda boleh tekan add data. Add data, dia akan keluar balik connector. Okey, ini syarat dia. Pertama, mesti ada connector. Okey, sama tak dengan saya? Katakanlah anda terpangkah, hilang. Tak ada masalah, tekan butang add data. Okey, jelas Okey, kita nak belajar yang simple je. Kita tulis CSV. Okey, dah tekan dah CSV? Dah, dia ada file upload kan? Okey, tekan file upload ni. Okey, dia akan tanya kat sini, local studio authorize your data to Google Clouds. We need authorization. Authorize lah. Kita bagi authorization kepada Google untuk membolehkan kita menguploadkan data ke dalam kita punya Google Drive. Okey, dia dah bagi kat sini. Click to upload files. So we're going to click and then insert our file. What is our file? Open weather. Masukkan yang open weather tadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, open weather dash sheet 1 CSV. Betul tak? Okey, masukkan data tu. Sorry, we could not create your dataset. Please refresh the page and try again in a little while. Ni maksudnya server dekat Amerika ni tengah hang ni. Jarang berlaku ni. Tapi sebab saya pakai akaun akaun berbayar bawah Kerajaan Persekutuan, dia ambil masa sikit lah. Mungkin dia tengah buat sesuatu ke yang saya tak tahulah. Pihak apa nama ni? Tak apa, kejap lagi saya akan bantu tuan-tuan dan puan personally sekejap. Saya cuba dulu. Okey, kalau anda sukakan serit tu macam drag lah, data pun boleh. Allahu Akbar. So I have to change another account lah. This account it seems like not reliable. Saya change another file sorry. So, saya buka sekarang file baru. Local Studio. Okey, boleh tak upload? Boleh. Dia akan tulis itu limit anda berapa? 100 MB kan? 100 MB. Tak perasan Dia ada tulis kat situ sebenarnya. 100 MB. Okey, I'm going to make a repetition Okey, mula-mula dia akan pergi ke data connector, tekan butang CSV. Kemudian file upload. Dekat file upload ni, klik to upload file. So saya akan upload file saya. Open weather. Okay, open weather dash sheet 1.csv kan nama kamu punya file. Okay, dah sudah. Saya dah upload. Dia akan tulis kat sini uploading. Uploaded. Okay, processing. Anda punya dia tulis uploaded lah Okay, kota kamu tak silap saya is yelah 100 MB. Kalau kamu nak lebih banyak, kamu kena buat apa? Kena bayar lah. Tapi dia ada cara dia lah macam mana tak nak bayar. Nanti saya ceritakan dia. Okay, tekan butang add. Bila anda tekan butang add, maka semua 32,000 data yang saya collect tadi akan masuk dalam saya punya dashboard. Anda boleh tekan butang add to report. Dah tekan dah? Okay, bila tuan-tuan puan tekan, maka telah jadilah satu dashboard. Apa dia? Inilah yang saya kata interactive dashboard ni. Ni contoh dashboard. Keluar tak data kamu? Keluar? Siapa yang tak keluar? Saya just give you an idea lah. Kalau anda tengok kat sini, kita ada table. Betul? Cuba anda klik kat table ni. Dia akan ada chart. Betul? Chart ni anda boleh ubah lah. Nak buat dalam bentuk line chart. Anda nak buat ni chart dekat sebelah kanan ni. Dia ada chart. Maknanya table yang dihasilkan ini anda boleh ubah. Contohnya nak buat heat map ke apa benda ke, boleh buat lah. Ni nanti kita belajar lah apa itu matrix dan apa itu kita punya dimension. Yang ini kemudian lah kita belajar. Kat sini kita ada control. Control. Ni saya ambil contoh saja.
let's say I'm going to put the date range control. Contoh saya letak date range control. So kita boleh gunakan date range ni untuk menunjukkan data-data kita daripada tarikh sekian sampailah tarikh sekian. Contoh saya buat daripada 1 Oktober sampailah 2 Oktober dan saya apply. So dia akan menunjukkanlah data-data yang berkenaan daripada 1 September sampai 2 Oktober. Kalau ada lah, kalau ada data tu dia akan tunjukkan. Kalau tak ada, tak adalah. Ini contoh data saya yang berkenaan. Okey, cara nak buat macam mana? Anda akan klik dekat sebelah atas ni, nama dia add a control. Add a control kita ada dipanggil sebagai date range control. Date range control ni anda boleh letakkan tarik kotak dia, dia akan adalah date range control. So you can organize the date and control it accordingly. Tapi kat sini kita tak set lagi kan data dia. Macam AppSheet dulu, ingat tak? AppSheet yang kita belajar kena set dulu date, time, text, picture, video, files, whatsoever. Yang itu kemudian nanti kita akan pelajari lah. Tapi basic dia adalah data-data ni daripada CSV telah masukkan ke sini. Tapi itu tak real time. Nak real time kita akan masuk nanti data kita daripada AppSheet ataupun data kita daripada Google Form. Dia akan automatic masuk ke dalam apa ni? Masuk ke dalam dashboard. Kelebihan dashboard ni apa? Anda boleh tekan butang view, dia akan view lah. Dia akan paparkan. Dia akan paparkan. Kemudian anda juga boleh tekan butang 3 butang ni di sebelah kanan untuk refresh the data. Anda juga boleh tekan butang di bawah ini untuk mendownload laporan, embed the report dan lain-lain. Okey, untuk menampakkan lebih jelas tentang ciptaan ini, maka anda boleh pergi ke link berikut. Saya rasa link ni saya dah pernah share kan? Belum? Dulu THS ni, ths.ilkkmsb.edu.my. Cuba anda boleh pergilah. Tengok, itulah contoh yang dibuat daripada Google Data Studio. ths.ilkkmsb.edu.my. Cuba pergi kejap, tengok. Ni, link dia adalah seperti berikut. ths.ilkkmsb.edu.my. Okey, boleh? Ini contoh dashboard lah. Dashboard ni pakai Google je. Tak susah, tak senang, tapi kira seronok lah. Anda boleh tekan di butang atas ni, contoh. Dan anda boleh tekan butang yang dipanggil download report. So download report akan downloadkan dalam bentuk PDF. Kalau anda nak tekan get report link also can. Anda boleh tekan 3 butang ni, anda boleh tekan butang present. Dia akan present secara live. Jadi kita punya cita-cita, kita ni bukan kita lah, saya mencadangkan lah cita-cita ni supaya tuan-tuan ada satu dashboard lah dekat JKN. Faham JKN. Boleh klik ikut penyakit apa nak tengok. So penyakit tu akan diupdate setiap hari. Dia akan ada lah data tu daripada secara live. Contohlah kalau tuan-tuan tengok kat sini, kita ada 3 sahaja page as an example. So contohlah page yang kedua ni adalah mengenai bacaan udara, temperature dan relative humidity. So dia akan ada ikut trend. Dekat atas ni dia ada jam dan masa, ada filter tarikh. Inilah yang tuan-tuan akan pelajari untuk dibuat nanti. Boleh ya? Seronok tak nak buat benda ni? Ini level biasalah bagi saya. Nanti tuan-tuan akan belajarlah. Contoh kita ada page yang ketiga. Page ketiga ni adalah mengenai mechanical equipment. So kita boleh tahu bila equipment ni rosak, bila dia punya risiko akan perlu ditukar dan digantikan dan sebagainya, semua boleh ada di sini. Ini contoh-contoh lah macam mana yang dinamakan sebagai dashboard. Dan dashboard ini adalah dipanggil juga sebagai interactive dashboard. Apa maksud interactive dashboard? When you filter the date, it will correspond automatically. Contoh kan, macam saya nak tengok data daripada tahun ini 2023 baik. Okay, katakanlah saya tengok daripada Mei sampai Julai. So saya boleh apply. Dan semua data ni dia akan filter according to the dates that I want. And I also can filter based on the minute, based on the time and hours. Contohlah saya nak tengok daripada pukul 8 pagi sampailah pukul berapa? Pukul 17. 17 ni pukul 5 petang lah. 8 pagi, 5 petang. Ini contoh data-data yang di-collect. Ini untuk temperature. So kita boleh nampak lah temperature ni menaik, menurun. Dia akan tunjukkan dekat mana masa dan risiko ni akan ditafsirkan automatically. Contoh apa dia? Contoh ya. Senang ke susah? Nanti kalau you faham, you akan nampak lah benda ni senangnya. Alat ni macam mana? Markas rambut banyak sangat, tak faham?
Makan semut. Okey. Okey, contoh kan ni alat dia ni sebenarnya. Ni contoh alat dia. Ni alat dia. Alat ni akan dipasang dan di on dan dia akan ada real time monitoring dekat dalam environment contoh. Tapi ini contoh data environment lah. So anda data penyakit lah. Nanti kita akan buat data penyakit. So anda punya kawan dekat field tu pergi collect data, akan terus keluar makanan apa yang dia makan, apa jenis makanan dia, lepas tu berapa skor risiko dia dan lain-lain lah. Okey, itu yang kita akan buat kemudian ya, bukan hari ni nanti anda belajar kemudian lah. Dah pukul 4